rutin insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang bang. Nama siapa? Nama Yusuf. Dari mana bang? Insya-Allah datang kemari apa hajat bang Yusuf? Okay. Yang pertamanya Allahu Akbar. Yalah, dalaman kita ni kita tak tahu kan. Jadi kalau boleh, kalau misal kita ada benda-benda yang tak elok tu, minta buang lah, matikan lah. Matikan lah. InsyaAllah. Satu. Yang kedua Datuk, yang inilah saya tadi bukan tak nak buat kat sana. Nak cerita terus terang, saya buat gambarnya sekarang. Okey. Kita ni kawan, kita cuba nak bantu kawan. Kenalan sangat. Dalam satu karya. Dia tu Haji. Okey. Mengikut ceritanya, dia punya perjanjian dia semua memang cantik lah. Bila dia sign? Okey. Jadi saya tak nak sebut nama lah. Tak payah sebut. Sebab ni dalam ni kan YouTube. kan? Betul tak? Tak tengok tak apa, biar ada rasa. Itulah. Jadi maknanya mengikut perjanjian dalam masa sebulan je. Bukannya sebulan, dah 10 tahun saya kira. Tapi bukan saya tak jumpa, saya jumpa juga. Tapi buat tak tahu ke? Macam buat tak bersalah lah. Alasannya macam-macam. Lebih satu kalau nampak dia lagi-lagi. Jadi saya rasa Datuk boleh scan berapa banyak benda ni. Betul tak? Gambar saya bawa. Gambar orang tu. Jadi maknanya dia buat tak tahu. Tapi saya tiap-tiap kali saya berdoa. Yalah, minta pada SWT lah bantuan pada dia. Tapi kesan dia tu, dia pernah cerita dengan saya sebelum dia pinjam dengan saya tau. Orang tu cuba menagih dengan cara baik. Siap dia cakap, lepas cakap aja, aku nak tak boleh bayar, macam mana kau nak bunuh aku, bunuh lah. Jadi sejak akhir ni saya terasa, walaupun je lah usia saya dah meningkat sekarang, 64, masuk 64. Jadi apa yang saya rasa, semakin macam dia nak cuba lupakan saya tau. Dia jangan ingat hutang dia tu kat saya. Saya terus berdoa. Tanya dia, hutang ni kau mati pun akhirat kena tuntut. Exactly, betul. Yang itu tepat sekali. Jadi dia Tuan Haji, dia seorang Muslim, Islam. Takkan dia tak tahu hukum makam kan. Jadi saya tak nak buat report dengan polis, saya tak nak buat cara yang tak elok lah, senang cerita lah. Buat cara macam gangster ke apa. Ramai kawan-kawan kata cuba cara macam gangster. Saya kata tak. Negara kita ni ada undang-undang. Kalau kita nak buat macam tu kan kita yang masuk ke dalam yang susah. Dia senang. Betul. Betul. Jadi ada tak ada saya selama ni 10 tahun lah saya kira-kira. Saya jumpa, saya berdoa, alasan macam-macam, saya berdoa dan terus. Tapi nampak kan, terasa semakin lama semakin saya pula yang tertekan. Macam ada counter attack itulah. Ya, yang itulah tu. Jadi saya nak minta lah pertolongan Allah SWT dan dengan melalui Datuk untuk nak inilah. Untuk apa tu? Pulangkan balik benda-benda yang tak pulangkan balik. Ataupun tujuannya boleh tak tu kita minta balik apa yang dia ada tu supaya dia dia janji nak jual kedai pun dia kata senyap aja. Kedai apa dia ada? Dia ada kedai ni. Rumah kedai lah. Rumah kedai, ya, yang betul. Tapi senyap saja. Janji je lah. Ya. Janji tinggal janji. Jadi yang itu tu macam mana kita jalan Datuk punya usahanya tadi, Tuhan SWT. Boleh tak kita buka hati dia suruh? InsyaAllah. Itu. Pertama sekali kalau orang tanya, apa nama tadi? Nama saya, nama Yusuf. Okey. Towing. Saya nak transfer tak boleh, saya dah transfer 30,000 dengan kontraktor tadi. Limit dah habis, limit. Kalau RM3 pun tak lepas. Okey. Walaupun abang cerita dia tu haji, dia ada pemakai. Dia ada pakai ilmu penduduk. Ya, betul. Okey. Apa dia cakap orang dengar, orang je kata Jawa. Ya. Cakap mulut manis. Semua bagi. Jadi nawaitu dia tu sebenarnya dah ada nak menipu orang ataupun nak kencingkan kawan lah, senang cerita lah. Okey, dia memang ada niat tak baik. Okey, macam abang nak cakap tadi, dia ada rumah kedai. Semua duit kencing orang. Ya. Jadi dia kumpul dia beli. Kadang-kadang dia banyak harta, dia banyak duit. Tapi harta menipu kawan-kawan. Okey, macam abang cakap tadi, dia haji. Saya rasa dia tahu dunia ni dia lepas.
akhirat dia tetap kena cengkam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak takut Allah. Umpamaan macam tu lah. Dia rasa dia hebat. Dia pakai apa yang dia punya ilmu, dia ingat dia kencang lah, hebat ke. Tapi dia tak tahu Allah lebih hebat. Untuk dapatkan balik tu soal kedua. Okey, contoh kita buat, dia tak ada tunai itulah. Duit dia puluhan ribu dengan abang. Betul? Jadi dia nak bayar tak ada duit. Macam mana kita nak buat? Macam dia cakap dengan abang, janji aku jual rumah kedai ni, nanti aku bayar kau. Tapi kenapa tak jual-jual? Nampak tak? Berarti dia kencing orang. Tu cerita dia. Jadi macam abang cakap tadi, yang ketiga, apa dia bagi, kita bagi balik. What you give, you get back. Wak Ji, jangan ingat kamu ada jin, setan, iblis dalam badan kamu ataupun luar kamu bela. Kamu hebat. Tunggu dan lihat. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Ataupun penyihir-penyihir yang amal-amal ilmu hitam. Kamu jangan ingat ada jin besar-besar, besar tinggi, buk kelapa. Ada 10 ekor, 20 ekor boleh kitai manusia. Yang mana kamu boleh kitai yang tak ada ilmu, ya. Tapi yang ada sama-sama ilmu, cubalah kitai. Baru kamu kena buku dengan ruas. Kamu kalau tengok YouTube saya, banyak jin-jin setan iblis kita tangkap. Semua besar ni jadi. Tinggi-tinggi pokok kelapa pun jadi besar ni saja. InsyaAllah kita boleh kitai dia anytime dengan ilmu Allah, kun fayakun. Yang juga penyuruh-penyuruh sihir. Bila bomo dukun pawang yang kamu ambil, suruh menyihir orang. Siapa datang sini, kita akan bagi balik pada penyuruh dan juga bomo tu sekali. Tapi kita tak bagi tahu pada pesakit. Pasal apa? Kalau kita bagi pesakit kan penuh kat sini. Semua tok bagi balik, begitu balik. Boleh, itu tak ada masalah, itu memang kerja kita bagi balik. Kita kasih orang sakit. Dia rasa lah apa orang rasa kan. Jadi nak ingat kepada anda yang pengamal, tobatlah kamu sebelum kamu ditobatkan. Kepada penyuruh-penyuruh tu, janganlah buat kerja terkutuk yang syirik dan khurafat ni. Ya. Okey, lagi apa masalah? Tentang saka tu. Okey, tentang saka. Okey, boleh. Masalahnya sekarang ni ialah seperti mana yang sedia maklum lah. Datuk pernah ubat orang sama juga macam kat saya juga. Kita dengan keluarga ada je yang kadang-kadang benda kecil pun jadi besar. Benda anak-anak tu tak pernah cakap kita pun dia. Memang saya buat survey juga. Anak zaman sekarang ni tak macam kita zaman dulu kecil. Betul. Aduh, kita yang takut tu tengok anak-anak sekarang. Kalau dulu bapak batuk berdeham sikit, kita pusing belakang tu. Mak jengkel mata pun dah tunduk lah. Cukup lah. Dah kecut-kecut pelih Cakap lah. nak kahwin pun susah betul nak nak lapar susah, berat kan? Tak, malu tau. Macam mana nak cakap ni tau. Jadi sekarang anak masih bujang-bujang lagi lah. Saya tak ada anak dara, bujang kan. Jadi Anak dara boleh lah nak bujang saya dia. saya tiga-tiga lelaki. Jadi mak ni memanglah dia dengan mak alhamdulillah lah kan. Dengan kita macam tak ada rasa. Tak ada hormat lah. Ya, sebenarnya. Sedih tu. Tu saya kadang-kadang cakap dengan isteri saya, ni terus terang saya cakap dengan Datuk ni daripada hati yang ikhlas kan. Sedih lah tu. Pasal apa? Selalu saya ingatkan, awak besok satu hari Jadi ayah. ada pun jadi ayah. Betul. Macam mana pula besok? Kita tak nak cakap takut nanti Ya, jadi donga. betul. Betul tak? Betul. Itu yang saya takut. Jadi itulah mungkin saka yang ada kat dalam saya ke, penabaran ke. Dia orang pun ada sama je. Apa dia? Anak-anak pun ada. Anak pun ada. Sebab tu kita clash panas macam positif negatif, faham? Ya. Sebab tu kena buang satu keluarga saka. Baru aman damai. Tapi kalau tanya anak-anak ni, mana ada mana? Itu masalah. Okey, jadi buat jarak jauh buang. Kalau nak buang jarak jauh boleh. Sebut nama. Nanti kalau anak ni kan dia dengar kan, ayah pandai-pandai gini kan. Itu nak buang nanti boleh bagi tahu kalau nak buang. Telefon. Bagi nombor ke telefon ke, bagi telefon sini cakap nak buang saka nama-nama gini. Atau bagi gambar dalam handphone kan. Kita buat lah. Kita buat jarak jauh, orang tak nak gambar. Boleh nama dah boleh. Okey. Nama penuh lah. Nama penuh lah. Okey. Jadi kita buat jarak jauh. Jarak jauh lah Datuk. Pasal Okey. apa ceritanya Datuk pun dah boleh baca. Jadi Macam-macam jawapan. Jadi kat situ nanti kena faham. Bila kita dah buang jarak jauh, ibarat tarik rambut dan tepung. Yes. Kedua, sekarang umur mereka dah semua dah 20 lebih, betul? Ya, Yang ada sampai 30. Ya, betul. Okey.
Bila kita tarik, dia nak berubah tu makan masa. Pasal apa? Dia dah lali dengan tabiat dia hari-hari. Jadi dia akan berubah mudah-mudahan slow. Sama juga macam orang yang tak solat contoh. Nak ajar dia solat bukan senang bang. Betul. Okey, nak bawa dia ke masjid ke surau macam liat ya kan. Betul. Tapi apabila dia dah mula nanti dia akan berterusan dengan sendiri dia lah dia pergi. Tapi yang ada pergi tarik balik handbrake pun ada juga kan. Jadi ni masing-masing lah. Jadi kita doa harap-harap kebaikan mereka akan berubah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, itu yang kita boleh lakukan lah. Termasuk tadi Haji Kencing tu lah. Dia bukan Haji Bakil, dia Haji Kencing. Kita panggil dia Haji Kencing lah. Jadi yang macam dia tu pun boleh, kita boleh buat insyaAllah. Lepas tu nanti, lepas YouTube ni, kita akan ajar abang cara-cara buat dia. Okay? Kita buang-buang juga apa yang pakai ilmu tu kita kosongkan. Jadi ada peringkat nanti, abang sendiri buat. Tepung rumah salah satu lah boleh buat. InsyaAllah. Kita mohon pada Allah Ta'ala, buat sendiri hari. Nanti dengan sendiri dia insyaAllah dia akan datang. Itu hak abang lah kalau dia bayar balik. Itu saya kita bukan sihir dia, kita cuma gunakan ayat-ayat untuk lembutkan hati dia, buka pintu hati dia, ingatkan abang supaya bayar. Ada cara dia. Apa-apa, abang buat ke saya hari ni untuk buang itu benda-benda tu, tarik dia tu, so bayar boleh. Sekali saja. Kan bagus abang buat kat rumah hari-hari. Contoh 5 waktu solat tadi, mohon buat insya-Allah. Ya. Kerja lagi ke pencen? Pencen. Jadi banyak masa lah kan kat rumah, lepas solat, buat insya-Allah. Benda ni zikir tu pun lepas solat kan tak boleh solat lah. InsyaAllah. Tapi ramai yang tak tahu tentang ilmu-ilmu ni. Sebab tu kena belajar, kena cari ilmu-ilmu ni. Lagi satu, dah buat, dia tak ada duit. Kita doa lah supaya dia, macam niat abang tadi, sambil nak buat tu, niat lah supaya dia jual rumah kedai dia. Untuk jadikan modal untuk bayar hutang. Itu abang seorang je berpuluh ribu. Yang lain-lain kita tak tahu lagi. Betul. Ramai tu. Jadi kalau dia dah kaki kencing ni tu, saya rasa ratus ribu dia hutang orang. Yalah, betul. Itu daripada pandangan saya lah, saya scan ni kan. Ratus ramai. Lebih pada 10. Tu. Ada ibarat gali lubang tarik lubang, gali lubang tarik lubang. Saya ada bawa. Tak payah gambar Datuk boleh scan itu kan. Boleh, insya-Allah. Itu perangai dia lah. Sebab tu maaf kadang-kadang kita tengok dia pakai kopiah. Betul. Dia pakai sarban, pakai jubah. Betul. Nawai tu dia belum tahu lagi bang. Betul. Biar kita tengok orang pakai jin gini, pakai gini. Lagi mulia pada yang itu. Tapi tak semualah kita cakap ni kan. Kebanyakan. Betul. Ibarat setan bertopengkan manusia. Ataupun kita panggil, kalau abang tengok YouTube saya dah tukar topik, fitnah Dajjal akhir zaman. Betul. Tajuk tu lah. Jadi kenapa saya taruh tu? Sekarang dah akhir zaman. Cucu-cucu anak cucu Dajjal dah berlambak dah ni. Ini lah menipu orang, bunuh orang, kencing orang semua ni lah. Yang menyihir orang semua ni, itu dipanggil membunuh lah. Yang salah faham. Bunuh ni bukan tu. Menyihir tu. Yang tak sedapnya tu, dah lah kita bagi dia tak bayar satu hal. Lepas tu dia nak menyihir kita pula. Supaya kita mati, burn. Tapi dia lupa, kita mati pun kena tuntut. 7 keturunan dia pun tetap kena tuntut. Dia lupa. Betul. Yang itulah tu. Dia tahu undang-undang, dia tahu agama, bukan dia tak tahu. Macam abang cakap tadi, nak guna gangster ke, nak guna cara along ke, boleh je. Tapi kita fikir panjang. Ataupun contohlah, ni saya cuma bagi pandangan kepada netizen juga. Boleh gunakan PPIM. PPIM tu Tok Ki dia panggil tu kan. Tu pun kawan saya, dia kenal saya. Gunakan mereka, biar mereka uruskan. Boleh. Tapi dia bagi cara baik lah. Tapi kalau dia tak nak bayar juga, takkan dia nak guna cara gangster kan. Tapi dia malu lah nanti. Contoh, dia pergi, contoh dia buat video masuk YouTube. Ni abang ikut kan. Ni tuan ni begini nak minta tuntut hutang 10,000 gini. Macam mana nak bayar? Dia pakai YouTube. Dia pun ada YouTube dia. Anak dia tu. Jadi kat situ malu tak dia? Kalau satu cara tu lah abang boleh guna juga PPIM untuk hutang. Minta tolong lah, cakap abang dah gini. Ceritakan lah.
Kalau jumpa pejabat dia PPIM tu, Datuk Nazri tu, atau apa dia panggil Tok Ki kan. Cakap dia Tabik Adang ke salam. PPIM tu kan? Presiden tu. Tok Ki tu lah. Dia kenal saya melalui usahawan dulu, Herba Janggut Adam kan. Sama-sama kan? Saya pernah pergi rumah dia tu, penthouse tu kat atas tu, KL tu. Apa nama tempat tu? Penthouse duduk atas rumah dia. Itu satu cara lah. Itu cara kita buat, kita gunakan macam-macam cara lah. Cara baik lah kan. Kita bukan cuma nak bunuh dia ke sihir dia, bukan. Tapi kalau nak cara tu ni, nanti saya ajar lah buat. InsyaAllah hari-hari kita buat supaya lembutkan hati dia, supaya dia bayar. Kita buka pintu hati dia. Okey? Apa-apa kita rawat dari abang dulu. Apa-apa yang ada negatif kita buang Hidung rambut sampai ujung kaki. Okey, rumah ada berapa biji bang? Jangan salah faham, tanya rumah berapa biji. Tahu. Ini nak minta aku buat. Dah. Bini 2 ke macam tu langsung faham. Jadi kita bersihkan semua. Contoh kalau ada rumah sewa, kita sewakan orang ke kan kita tolong bersihkan. Kalau ada kebun ke berapa ekar, kita bersihkan. Free, semua tu free kita buat. Bukan kita charge duit, tak ada. Yang kita charge yang punya diri sini dah. Itu semua kita bantu. InsyaAllah. Jangan ada cakap, maaf cakap, buang sihir 500. 500. RM50. Abang ada rumah. Kadang taruh sihir kat rumah juga. Abang ada rumah kedai. Dia taruh sihir kat rumah kedai juga. Abang ada kebun. Dia taruh sihir kat kebun. Jadi RM50 tadi kita bersihkan tu semua. Dari jarak jauh. InsyaAllah. Cuma saka 250. Okey. Jadi pakej tadi 300. Saka dengan rawatan tadi 300. Satu orang. Setiap seorang. Okey. Jadi kalau sama isteri jadi 600 lah. Yang anda cakap mahal. Dia kalau mahal senang aja, abaikan. Tak payah datang. Dah jangan bising-bising, gaduh-gaduh, betul. Kita dah pesan dah banyak kali. Ya, ada YouTube tu bacalah, tengoklah dia semua. Nak datang. Jadi sebelum nak rawat pun kita dah cakap, bawang saka 250. Nak rawatan biasa RM50 jadi 300. Kalau nak bawang dua-dua, kalau tak nak bawang saka, simpan tak apa. Kita rawat biasa je saka, buat sihir je dah boleh. Betul. Bila setuju nak bayar, gini. Tadi satu abang perasan ada OKU naik kursi roda. Dia orang datang tadi ada tak naik kursi roda. Laki dia tak ada tangan, tak ada kaki, pendek. Naik kursi roda. Ini bukan saya nak bangga diri Bini dia pun tak sihat. Dia kata tak payah. Halalkan. Nah. Kita boleh tengok orang susah ni bukan kita nak duit segala-galanya Kita pun nak amal jariah juga. Nanti Allah bagi kan. Dah percaya pada rezeki Allah. Yalah ya. InsyaAllah. Okey. Soalan Datuk tadi kan? Ada 2. Bukan bini 2 tu. Ya. Dua-dua tu ada. Kalau bini 2 pun tak salah bang. Kalau kita mampu. Ataupun depan isteri takut. Tak ada. Jadi pak kasur. Kak, bini 2 kak. Okey, tangan tak terlutut. Dalam hati zikir Allah. Ikhlas bang sini mana-mana boleh. Okey, bismillah. Allah. Bismillah. 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 Apa rasa? Ada benda bergerak? Berangin ke? Berdebar ke? Sejuk ke? Okey, cuba ambil nafas. Lega tak? Apa yang sakit sebelum ni dengan sekarang? Ada kurang. InsyaAllah. Sebelum ni rasa apa bang? Macam sesak dada, sesak ke apa? Kat ulu hati. Kat ulu hati tu. Itulah macam tu lah. Cuba tekan, rasa sakit tak? Tak sakit.
Kadang-kadang bila sakit malam kan, sejuk kan. Tambah koyuk kan. Tambah koyuk. Sikit. Cara yang senang. Habis tu, yalah, saya pernah juga jumpa doktor kata yang banyak angin dalam badan kan. Ini akak dia tak minum dia kasih akak ni kan? Belum lagi. Banyak angin dalam badan kan. Dah bagi? Oh, dah bagi. Jadi saya pun Akak bang dah minum belum? Belum bagi. Ni bagus punya lah kot. Tadi saya tunggu kuning kan. Jadi kuning pak. Putih kan. Lama-lama dia kuning. Ini saya minum sekarang. Minum. Dia tak ada kimia bang. Dia 100% herbal. Saya Okey, tadi sebelum datang macam mana bang rasa badan? Sekarang dah buat rawatan, cuba rasa jalan. Jalan ke belakang tengok ringan ke berat badan. cuba. Itu beza dia buang saka dengan tak buang saka. Dah buang rasa ringan. Sendi-sendi selalu Sendi. malam. Sini tanya. Betis? Ada baring. Betis tak ada apa-apa. Betis kan ni tak? Hmm. Yang paling teruk sini. Bila saya nak minta ni lah, saya baring terlentang itu. Tiarap. Tiara. Terlentang ni bang. Pijak-pijak. Tapi tak load. Sedap je sekejap je. Lepas tu hilang balik. Lipat balik, baru boleh tidur. Kalau tidak jenuh. Kalau nak kacau dia, koyok lah. Okey, balik je tengok. Tak payah pijak-pijak, tidur, lena. InsyaAllah. Bersih dah. Rumah-rumah dah bersih dah. InsyaAllah. Ini lutut bawah Ya. Bismillah. Okey, cuba abang Ayun. Ringan ke berat? InsyaAllah. Ingat. Kan? Alhamdulillah. Okey. Okey, tak ada apa-apa, saya nak tutup. Masukkan semangat balik. Abang zikir Allah Allah Allah, tengok dia rasa sejuk. Syillah ilah syillah bismillah. Syillah bismillah. Syillah. Rasa sejuk masuk balik dalam badan. Dia semangat masukkan balik. Okey, apa nak bagi penutup pada netizen di luar sana? Ada haji kencing ke? Kencing kawan, kencing berlari. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kepada wabarakatuh. netizen-netizen semua di luar, kalau jika sekiranya anda ada masalah sesuatu tentang diri atau keluarga, harap datanglah ke Masjid Tanah Maka Melaka, jumpa dengan Yang Berbahagia Datuk Haji Tabiq Adam. Tabiq Adam bin Muhammad Isin. Betul tak? Betul. So sekian, terima kasih. Okay, yang menyembuhkan Allah bang kita antara kita sama-sama kita ikhtiar dan usaha. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Setiap penyakit ada penawar malaikat mati, usaha kita cuba sabar yakin doa dan tawakal. Kepada penyihir-penyihir, penyuruh sihir, taubatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Kamu belum kena buku dengan ruas, kamu rasa kamu hebat. Ya, apabila kamu dah kena nanti baru kamu tahu di atas langit ada langit. Ya, jangan lupa zikir di mana? Dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati tu roh. Kuatkan roh bukan kuatkan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat tahajud dan bersalam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tining. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya.